Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu nak bincang tentang 2.3 iaitu organ utama transpirasi. Bila kita sebut, kita dah belajar tentang 2.2 dan juga 2.1. So hari ini kita nak sambung lagi kepada organ utama transpirasi. So standard pembelajaran yang akan kamu capai pada hari ini adalah mengajarkan keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Maksudnya kamu perlu tahu, perlu ke transpirasi bagi tumbuhan? Yang kedua, memerihalkan faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Di mana kita kena kenal pasti apakah faktor seperti keamatan cahaya, suhu, pergerakan udara dan juga kelembapan relatif udara mempengaruhi transpirasi. Dan yang ketiga, kamu juga perlu mengeksperimen untuk mengkaji kesan faktor persekitaran terhadap kadar transpirasi menggunakan potometer. Keperluan transpirasi dalam tumbuhan. Kenapa tumbuhan memerlukan transpirasi? Kenapa tumbuhan memerlukan transpirasi? Kita boleh tengok dekat sini, apakah yang dimaksudkan dengan transpirasi? Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap air. Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan dari tumbuhan ke atmosfera. Sekali lagi cikgu ulang, apa maksud transpirasi? Transpirasi adalah proses kehilangan air dalam bentuk wap air secara sejatan dari tumbuhan ke atmosfera. 90% transpirasi yang berlaku di dalam tumbuhan adalah melalui liang stoma. Pada daun liang stoma pada daun. Manakala selebihnya berlaku melalui organ batang dan juga bunga. Maknanya lebih kurang 10% berlaku melalui organ batang dan juga bunga. Jom kita zoomkan gambar rajah ini. Petunjuk ini menunjukkan pergerakan air di mana akar menyerap air dari dalam tanah. Manakala air akan melalui xilem di mana xilem pada batang tumbuhan mengangkut air ke atas. Dan seterusnya air tersejat ke atmosfera melalui stoma dan juga daun. Untuk pengetahuan kamu, urat daun mengangkut air ke daun. Di mana di bahagian urat daun itulah terdapatnya xilem dan juga phloem. Kalau kamu lihat pada zon aktiviti ini adalah suatu eksperimen di mana kita nak uji organ utama, organ-organ yang melakukan transpirasi. Biasanya kita menggunakan batang cedari. Lepas tu kita rendamkan akarnya di dalam larutan pewarna eosin. Kemudian kamu boleh lihat di mana air yang berwarna merah ni tadi akan melalui salur xilem dan hingga kepada daun. Kalau kamu nak nampak lebih cantik, kamu boleh gunakan lobak putih. Ataupun menggunakan rose, kelopak dia berwarna putih. Bila kamu rendamkan dalam air berwarna, nanti kelopak putih tu akan bertukar menjadi warna merah, warna biru, terpulang kepada larutan kamu guna tu warna apa. Best sangat buat eksperimen ni. Kemudian kita pergi pula kepada apakah kepentingan transpirasi. Transpirasi penting dalam tumbuhan untuk yang pertama menghasilkan daya tarikan. Daya tarikan yang akan menyebabkan air dan garam mineral diangkut secara berterusan di sepanjang salur xilem dari akar ke semua sel tumbuhan. Di mana ianya boleh menghasilkan daya tarikan yang menyebabkan air dan garam mineral diangkut secara berterusan di sepanjang salur xilem dari akar ke semua sel tumbuhan. Cikgu bagi contoh. Kalau kamu lihat pada rajah ini, kalau kamu lihat ni akar ni
dia akan menyerap air dan garam mineral dan diangkut ke daun sehinggalah wap air terbebas. Maka pada masa yang sama, air yang terkandung di dalam akar, dalam air tanah yang meresap masuk ke dalam akar tadi mengandungi garam mineral. Sekaligus pengangkutan air dan garam mineral berlaku. Okey, transpirasi juga penting untuk membantu dalam pengangkutan air dan garam mineral yang cikgu dah explain tadi kan. Yang ketiga, apabila transpirasi berlaku, ianya menyejukkan tumbuhan di waktu panas. Ini kerana sewaktu pengangkutan air melalui xilem, air tersebut juga menyerap haba daripada batang pokok. Sebab itulah transpirasi penting untuk menyejukkan pokok. Di waktu panas, terutamanya apabila air tersejat ke udara, ia juga akan menyerap tenaga haba dari tumbuhan. Poin yang keempat, transpirasi membantu membekalkan air ke semua sel tumbuhan. Untuk apa? Untuk proses metabolik seperti fotosintesis. Seperti yang kita tahu, fotosintesis bahan mentahnya adalah air. Yang kelima, transpirasi boleh mencegah kelayuan tumbuhan dengan mengekalkan kesegahan sel. Secara tak langsung air diangkut sel-sel menjadi segah, maka pokok tidak layu. Dalam bioscore ada diletakkan uji minda 7. Dalam uji minda 7, soalannya nyatakan bagaimana pokok kaktus, pisang dan juga pokok bakau dapat mengurangkan kadar transpirasi. Seperti kita tahu, pokok kaktus ni dia berada di padang pasir. Dan padang pasir tu suasananya, persekitarannya adalah panas. Mungkin kadar transpirasi akan meningkat. Maknanya kadar transpirasi adalah tinggi. So, bagaimana adaptasi pokok kaktus berlaku? Dalam pokok kaktus, sebenarnya kaktus mempunyai stoma terbenam. Dan daun juga diubah suai menjadi duri. Kaktus kan tak ada daun kan? Dia mempunyai duri. Stoma terbenam. Contohnya ini adalah epidermis bawah daun. Ni kan sel pengawal kan? Dia akan ada satu lebihan sel menunjukkan stoma dia terbenam. Pokok pisang pula daunnya berlilin. Apabila daun berlilin, ia boleh mengurangkan pembebasan wap air. Sebab berlilin ni menunjukkan ianya kalis air. Maka air tidak dapat tersejat melalui permukaan atas. Dan pokok pisang juga akan bergulung ketika panas terik bagi mengurangkan kadar transpirasi. Bagi pokok bakau pula, pokok bakau daunnya berlilin dan juga ianya bersukulen. Kalau nak ingat sukulen, tengok daun setawar. Yang tu bersukulen. Kita pergi kepada faktor-faktor persekitaran yang mempengaruhi kadar transpirasi. Faktor yang pertama adalah keamatan cahaya. Seperti yang kita tahu, semakin tinggi keamatan cahaya, semakin tinggi kadar transpirasi. Ini adalah paksi X yang menunjukkan keamatan cahaya. Ini pula paksi Y yang menunjukkan kadar transpirasi. Graf ni jelas menunjukkan bahawa semakin bertambah keamatan cahaya, semakin bertambah kadar transpirasi. Namun begitu, pada suatu keamatan cahaya tertentu, kadar transpirasi telah mencapai maksimum. Dah mencapai maksimum dan ianya menjadi mala. Apakah faktor yang menyebabkan ianya ini mala? Ini disebabkan oleh faktor kelembapan relatif. Maknanya kelembapan relatif boleh menjadi faktor penghad ataupun suhu sebagai faktor penghad dan juga pergerakan udara menjadi faktor penghad, menyebabkan bacaan ianya selepas
daripada suatu keadaan, suatu keamatan cahaya, bacaannya menjadi malam. Okey, kita pergi pula kepada faktor yang kedua, iaitu kelembapan relatif udara. Okey, sebelum kita bincangkan graf, kamu kena faham apabila kelembapan relatif udara tinggi menunjukkan persekitaran itu lembap. Apabila kelembapan relatif udara tu rendah, keadaan kering. Kita kena faham hak tu dulu supaya kita nampak. Okey, jadi paksi X dekat sini, kelembapan relatif udara, semakin tinggi kelembapan relatif udara, semakin berkurang kadar transpirasi. Okey, apa tujuan transpirasi tadi? Untuk menyejukkan pokok. Bila kelembapan udara, relatif udara tinggi, keadaan tersebut dah lembap, maka kadar transpirasi akan berkurang. Okey, ini yang cikgu sebut tadi. Semakin tinggi kelembapan udara, semakin rendah kadar transpirasi. Dan apabila kelembapan relatif udara rendah, maknanya sini kering lah ni. Dah kering, panas lah. Okey, bila panas, semakin banyak wap air yang tersejat dari stoma daun. Maka akibatnya kadar transpirasi semakin bertambah. Okey, untuk huraian B, grafnya di sini. Sebab apa? Kelembapan relatif udara rendah. Ni kelembapan relatif udara rendah. Okey. Semakin banyak wap air yang tersejat. Sebab tu menunjukkan dekat kawasan ini kadar transpirasi dia tinggi. Manakala bagi yang B tu pula, hak ni A tu pula, semakin tinggi kelembapan relatif udara. Maknanya tinggi ke arah sini kelembapan relatif udara, semakin rendah. Sebab dia lembap ke? Ni untuk huraian bagi A. Harap kamu jelaslah. Jangan tukar pula. Okey, next kita pergi kepada suhu. Okey, bagi suhu, paksi X suhu, paksi Y kita adalah kadar transpirasi. Semakin tinggi suhu persekitaran, semakin bertambah kadar transpirasi. Okey, jelas di sini semakin bertambah suhu, semakin bertambah kadar transpirasi. Ini kerana apabila suhu meningkat, ianya juga meningkatkan tenaga kinetik molekul air dan ia menambahkan kadar transpirasi. Namun begitu, kenaikan suhu yang sangat tinggi akan menyebabkan kehilangan air berlebihan dan akhirnya daun menjadi layu. Okey, bila terlalu tinggi sangat pun tak boleh juga sebab nanti stoma akan tertutup. Okey, seterusnya kita pergi kepada pergerakan udara. Okey, di sini kita tengok paksi X kita adalah kelajuan udara dan paksi Y kita adalah kadar transpirasi. Maka semakin tinggi kelajuan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Okey, kita tengok dekat graf ni, semakin tinggi kelajuan udara, semakin tinggi kadar transpirasi. Ini kerana pergerakan udara membawa wap air yang tersejat keluar dari stoma. Pergerakan udara ni macam keadaan berangin lah. Kalau dekat kosong ni, kalau dekat graf kosong sini ni, maknanya tiada pergerakan udara. Kalau tiada pergerakan udara, maka kadar transpirasi dia pun rendah. Jadi secara tak langsung kadar transpirasi akan meningkat apabila pergerakan udara meningkat. Okey, jom kita tengok kepada uji minda 8. Dalam uji minda 8, raja di bawah menunjukkan satu alat iaitu potometer. Alat potometer ni adalah untuk mengukur kadar pengambilan air oleh pucuk berdaun. Ini adalah eksperimen transpirasi. Tengok soalan. Namakan alat tersebut. Cikgu dah jawab dah. Potometer. Adakah ia boleh digunakan untuk mengukur kadar transpirasi?
Ya, bagaimana? Kerana 99% air yang diserap oleh akar tersejat melalui proses transpirasi. Maka, kadar pengambilan air adalah sama dengan kadar transpirasi. Okey, C pula, tunjukkan formula untuk mengira kadar transpirasi. Okey, sebelum tu kita pergi kepada rajah. Cikgu nak explain rajah terlebih dahulu. Okey, dalam rajah ni, kalau awak perhatikan, yang pertama, kita perlu menggunakan daun, batang daun di mana pokok tu mempunyai ranting berdaun. Kalau sebelum ni, cikgu guna pokok bunga raya. Namun begitu, setelah cikgu pergi kursus pada tahun 2016, cikgu tukar menggunakan pokok daun kelat paya. Okey, so kita letak, make sure sebelum kamu handle eksperimen ni, bila kamu potong batang pokok tu, terus masukkan dalam air supaya tarikan transpirasi dia tidak terencat lah. Okey, so kamu letak dalam ni, pastikan ada gabus. Okey, letak tadi batang ranting berdaun tadi, ini adalah penyumbat gabus. Okey, di sini ni adalah air, clip skru, gelembung udara sebagai penanda. Contohnya penanda, kalau kamu letak sini X, okey, kalau kamu letak sini X, sini Y. Okey, katakanlah eksperimen ni kamu letak 2. Satu, eksperimen ada angin dan juga tak ada angin. Okey, kalau ada angin, kamu akan tengok pergerakan gelembung udara daripada X ke Y ni cepat. Bila cepat, kamu boleh kira lah kadar transpirasi. Okey, kalau kamu tak guna kipas, tiada pergerakan udara, kamu akan nampak pergerakan daripada X ke Y ni perlahan. InsyaAllah lepas SMCO, kalau boleh masuk sekolah, kita akan lakukan eksperimen. Okey, tengok dekat uji minda 9. Dalam uji minda 9, okey, jap, cikgu nak ambil ni. Okey, dalam uji minda 9, terangkan sebab mengapa sayur-sayuran dan bunga-bungaan yang ditanam di Cameron Highland lebih segar berbanding di tanah rendah. Maksudnya dengan rumah kita dan di Cameron. Poin yang pertama, kita kena perhatikan bahawasanya di Cameron Highland, kelembapan relatif dia tinggi. Bila tinggi, maknanya suhu rendah. Bila kelembapan relatif meningkat, dengan peningkatan ketinggian altitude, wap air dalam udara adalah banyak berbanding di tanah rendah. Tanah rendah ni rumah kita lah. Maka hanya sedikit air tersejat ataupun air yang hilang ke persekitaran. Kesannya kadar transpirasi adalah rendah. Maka bila transpirasi rendah, sel-sel dapat mengekalkan kesegahannya dan buah-buahan tersebut kelihatan sentiasa segar. Okey, ini adalah uji minda yang terakhir. Rajah di bawah, rajah di bawah menunjukkan susunan radas untuk mengkaji kesan faktor persekitaran terhadap kadar transpirasi pada tumbuhan R dan juga T. Okey, tumbuhan yang manakah kadar transpirasinya lebih tinggi? Okey, cuba kamu fikir. Ini adalah kedua-duanya mempunyai beg Polythena lucina. Namun begitu, dalam tumbuhan R, sebutir pokok ni, diletak pokok tu, satu pokok tu di dalam beg plastik, manakala yang T ni pula diletakkan hanya pasu sahaja diletakkan plastik. Okey, apa pandangan kamu? Bagaimana ianya berlaku ataupun ia akan mengganggu kadar transpirasi? Dan antara R dan T, tumbuhan manakah kadar transpirasi dia tinggi? Okey, jelaskan. Okey, sebenarnya kadar transpirasi T lebih tinggi daripada R. Ini kerana
beg politena yang menyaluti tanah di dalam pasu menghalang air tanah hilang secara sejatan. Jadi, kelembapan udara di persekitaran T menjadi rendah dan kadar transpirasi T lebih tinggi. Manakala beg politena pada tumbuhan R memerangkap wap air dari transpirasi dan dari sejatan air tanah. Lebih wap air ataupun kelembapan tinggi di sekitar daun, maka kadar transpirasinya berkurang. Okey, cikgu nak tanya sekali lagi. Adakah kamu faham dengan penerangan cikgu yang cepat tu? Okey. Tak apa, cikgu cotin sini. Okey, sekarang ni kita perhati molek deh. Okey, dekat tumbuhan R ni, dia balut pasu. Dekat sini ada tanah dan dekat sini ada daun. Maka bila plastik ni balut, dekat plastik, dalam plastik ni nanti akan adanya wap air. Wap air daripada mana? Daripada tanah dan juga daripada daun. Maka secara automatik dia, kelembapan relatif udaranya adalah tinggi. Bila tinggi, kadar transpirasinya akan menjadi rendah. Okey, selain daripada tu, pergerakan udara dia pun rendah. Okey, kita tengok pula ni. Ni pula, okey, dekat sini dia ada beg politena lucina di mana plastik ni tadi hanya, tak nampak ke warna ni dia? Warna merah nampak tak? Okey, plastik, hanya memerangkap wap air, yang tersejat daripada air tanah. Jadi menyebabkan persekitaran, kelembapan relatif udara persekitaran adalah rendah. Sekaligus terdapatnya pergerakan udara pula, dia akan menyebabkan dekat sini kadar transpirasinya tinggi. Itu saja untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma.